What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video ni kita nak berborak berkenaan tentang leaks spoiler One Piece chapter 1092. Dah lama guys aku tak borak dengan korang berkenaan tentang leaks and spoiler ni, sebab chapter-chapter sebelum ni pun aku tak sempat nak bincang dengan korang tentang spoiler chapter and terus dengan review je. But now I have time for you. So jom kita tengok apa yang akan ada dalam chapter 1092 ni. By the way, aku nak jelaskan dekat korang yang leaks ini dia tak sama macam spoiler. Kalau spoiler kita akan tahu dengan detail berkenaan apa yang akan berlaku dalam chapter tersebut, tapi leaks ni dia macam bagi hint macam tu je lah. Jangan risau, lepas ni kita borak juga pasal untuk spoiler chapter, sebab aku yakin ada di kalangan korang dah ketal lutut tak sabar nak tahu apa situasi bakal senco kita, Monkey D. Luffy dan pakcik sok keras kita which is Admiral Kizaru lah. Sebabnya Luffy dah kata pada panel terakhir chapter 1091 sebelum ini, di mana dia lebih kuat 100 kali berbanding diri dia 2 tahun yang dulu. And aku pun nak tengok lah apa Luffy akan buat dengan Kizaru. Adakah nasibnya Kizaru akan sama seperti Rob Lucci sebelum ini, ataupun perkara sebaliknya yang akan terjadi. Okay, setakat tu je lah, nanti video ni jadi analysis chapter pula. Alright, leaks ni aku dapat daripada One Piece spoiler dari Twitter, dan memang dia ni kalau bab kasih spoiler memang aku yakin benar dan sahih lah. Okay, leaks yang pertama untuk One Piece chapter 1092 adalah kita ditunjukkan dengan satu postingan berkenaan Fleet Admiral yang sanggup lakukan apapun demi kemenangan Marine, which is Sakazuki Akainu. Gila guys, kalau betul Akainu datang and join sekali Kizaru, memang boleh jadi peperangan yang besar terus dekat Egghead Island ni. Sebab kita tahu seorang Akainu bila dalam bab nak tangkap seseorang atau nak hentikan seseorang, memang dia akan sediakan perlengkapan perang yang cukup luar biasa, seperti panggil segala Vice Admiral yang ada dan ramai anggota Marine and kapal-kapal Marine yang akan diperkuatkan lagi. Sebelum ni kita tahu kapal Marine memang dah banyak dah yang telah datang untuk misi melenyapkan Vegapunk ni. Tapi kalau dah Fleet Admiral Akainu nak join juga, memang akan lagi banyak kapal-kapal yang muncul setelah ini. Kerana dulu pun masa perang Marineford, which is semasa Whitebeard Pirate nak selamatkan Ace, angkatan Marine dah sediakan lapisan pertahanan Marine dengan penuh sistematik dan bertahap, sehingga kan Whitebeard nak kena lepas Vice Admiral dulu, lepas tu Shichibukai, lepas tu Admiral. Memang gila lah rencana dorang kan masa tu kan. Sebab keadaan macam ni hanya boleh terjadi bila adanya Fleet Admiral. Jadi jika kali ni Akainu ada, memang tak tahulah nak cakap sebesar apakah perang ini akan berlaku. But itu kalau kita berteori yang Akainu join sekali dengan Kizaru. Tapi apa kata kita fikir ke arah lain sikit, sebab aku ada satu pendapat yang cukup menarik untuk nak dikongsikan dengan korang, dan teori ni akan berkait dengan trio Admiral masa kat Marineford dulu, iaitu Akainu, Aokiji dan Kizaru. Ni menarik guys. Jadi first dalam chapter 1088 kita dah lihat pertarungan antara Aokiji melawan Garp, di mana Garp adalah datuk kepada Luffy. Lalu pada chapter lepas 1091 kita tahu Luffy akan bertarung melawan Kizaru, and kerana inilah maybe pada chapter yang akan datang kita akan melihat pertarungan yang berkemungkinan besar akan terjadi antara Akainu melawan Monkey D. Dragon. Seru tak guys kalau pertarungan macam ini akan berlaku, and kalau jadi nampaknya kita akan dapat tengok satu keluarga beraksi. Dulu Monkey D. Garp atau Monkey D. Luffy menentang Aokiji, lepas tu Monkey D. Luffy lawan Kizaru, and maybe bapak dia pula lawan dengan Akainu, Monkey D. Dragon. Dan yang paling epicnya dekat sini, kita dah lah tak pernah ditunjukkan oleh Oda tentang apakah kekuatan sebenar untuk Monkey D. Dragon. Ditambahkan dia pula orang yang paling dikehendaki dan diincar, dicari. Jadi tentunya kekuatan yang ada pada Monkey D. Dragon ini akan sangat menakjubkan, dan aku nak sangat Monkey D. Dragon ini mempunyai kekuatan melebihi atau saing-saing Roger. Dia macam gitu. Nak tahu sebab apa aku nak macam ni? Sebabnya adalah Dragon ini mempunyai waktu yang sangat lama disimpan oleh Oda dari aku mula-mula tengok One Piece dan tak kahwin, sampailah dah kahwin, sampailah dah ada anak and dah jadi bapa pun kan, masih tak dapat tengok sebarang kekuatan, kemampuan ataupun kelebihan untuk seorang Monkey D. Dragon. Jadi bila dia muncul nanti, mestilah kita nak tengok something yang amazing. Something amazing.
kata budak-budak dekat dalam Mr. Incredible tu kan. Yelah, sebelum ni dekat Lockdown tu memanglah kita dah tengok macam mana Dragon dia stop smoker kan. Tapi bukanlah scene yang macam gitu yang kita nak tengok. Kita nak tengok lebih, kita nak tengok ekstra, kita nak tengok kemampuan sebenar. Macam Shang sebelum ni kita dah nampak haki dia macam mana, Kamusari dia macam mana kan. Tapi Dragon ni dia pakai macam gitu je kalahkan smoker. Lepas tu ada hujan-hujan yang tu mungkin kita kata hint lah itu adalah devil fruit dia ke, ataupun kemampuan haki dia ke, ataupun dan sebagainya lah. Kita nak tengok betul-betul dia fight kedebuk-kedebak. Macam mana si Shanks tu kan. Jadi disebabkan inilah aku nak sangat Oda show lah sikit, showcase sikit dekat kita kekuatan Dragon. Takkanlah nak tunggu movie Dragon baru nak keluar kekuatan Dragon macam filem Red sebelum ni kan. Kalau Shang filem Red, kalau Dragon filem Green. Jadi payung lah sikit Oda kalau benarlah apa yang aku teorikan ini, di mana Akainu sedang bergerak untuk lenyapkan Revolutionary Army. Atau yang ketiga, leaks tentang Akainu ni hanyalah nak tingkatkan hype sahaja untuk chapter ini. Akainu kan karakter yang kuat dan villainnya amat terasa. Jadi kalau ada pergerakan dari Akainu, memang ramailah fans One Piece tak sabar-sabar nak tengok chapter tersebut. Tapi last kena scam. Sebenarnya Akainu hanya duduk dekat pejabat, lepas tu beri arahan yang gila-gila je dekat Kizaru. Dan maka bersedihlah aku kerana teori aku sekali lagi maybe Oda patahkan macam tu sahaja. Baru satu leaks brother, banyak juga yang aku huraikan. Itulah syok kan bila kita dapat tahu karakter-karakter macam ni nak lakukan pergerakan. Ni belum Dragon atau fakta tentang Rod D. Zebek, Shiki. Kalau tak, mau 1 jam aku borak dengan korang. Okay, settle dekat situ. And leaks yang kedua adalah dikatakan both 9% for Luffy fans and Kizaru fans. Maknanya di sini mungkin pertarungan Luffy dan Kizaru ni masih seimbang dan sengit. Jadi masih takkan ada yang kecewa lah sama ada Luffy fans ataupun Kizaru fans. Dan bercakap tentang pertarungan ini, sebelum ini kita tahu yang Luffy, Kids, Law, ketiga-tiganya mendapat jumlah bounty yang sama, which is 3 billion berry. Namun Kids dah kena kitai dengan Shanks, Law pula dah kena kitai dengan Blackbeard. Dan sekarang adakah Luffy akan mengulangi nasib yang sama seperti 2 bakal senco yang aku sebutkan tadi? Dorang juga akan menerima nasib yang sama. Tapi come on lah, this one is Joy Boy. This is very hot item bro, very rare bro. Ada cap gold lagi kan. Kaido pun dia buat tali pinggang skipping, apatah lagi Kizaru. Tapi itulah aku still nak tengok juga adakah Kizaru akan menunjukkan kekuatan sebenar dia apabila melawan Luffy nanti. And info terakhir chapter depan tak ada break. So next week kita dapat baca lagi chapter 1093. So this will be my new segment, which is segmen yang mana aku akan mengupas berkenaan dengan leaks sebelum keluarnya spoiler. Lepas tu kita akan cerita tentang full spoiler, dan lepas tu barulah kita akan mereview chapter yang terbaru. So guys, aku ucapkan ribuan kemaafan disebabkan kesibukan aku yang sebelum ini. Aku tak dapat untuk aku tak dapat untuk maintain aku punya konten dekat YouTube. Tapi Alhamdulillah lepas pada ini aku berjanji untuk berusaha untuk aku upload setiap hari kalau dapat, ataupun sekurang-kurangnya 2 hari 1 kali aku akan upload. Dan aku punya KPI untuk YouTube ni setiap bulan insyaAllah aku akan upload 20 video untuk entertain korang dengan konten-konten aku, teori-teori aku, fakta-fakta yang ada dalam dunia One Piece. So jangan lupa untuk subscribe channel aku dan share channel aku ataupun video-video aku ke Facebook, ke WhatsApp, ke IG ke, supaya lebih ramai nakama yang akan dapat komen dekat ruangan komen di bawah. So kita dapat tukar-tukar pandangan kita antara satu sama lain. So guys, that's all I have untuk perkongsian pada kali ini. Jadi stay tune untuk next video sebab nanti kita borak pula berkenaan dengan spoiler dan and so on. So that's all I have untuk perkongsian kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi